Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi, masih lagi di bab 7 iaitu tenaga dan kuasa. Kita teruskan kepada subtopik 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Di mana hasil pembelajaran, pelajar akan dapat menyatakan prinsip keabadian tenaga, dapat menerangkan prinsip keabadian tenaga melalui ayunan bandul dan ayunan spring. Dapat menyelesaikan masalah pengiraan berkaitan keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga ni kena hafal ya. Apa prinsip keabadian tenaga? Dia menyatakan bahawa pertama sekali tenaga tidak dapat dicipta atau dimusnahkan. Yang kedua, tenaga boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini dua prinsip keabadian tenaga yang wajib awak hafal. Terdapat dua contoh yang kita boleh terangkan berkaitan dengan prinsip keabadian tenaga iaitu melalui ayunan bandul ringkas dan juga ayunan spring berbeban. Okey, nampak kan ada rajah di situ di mana tenaga keupayaannya nilai 10 joule. Okey. Kemudian dia boleh berubah bentuk daripada keupayaan jadi tenaga kinetik, tapi nilainya masih sama iaitu 10 joule. Itu maksudnya dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk tenaga yang lain kepada bentuk yang lain. Kita tengok contoh untuk prinsip keabadian tenaga daripada segi penerangan ayunan bandul ringkas. Kita tengok penjelasan. Apabila bandul dinaikkan ke kedudukan A, bandul mempunyai tenaga graviti yang maksimum. Asalnya kedudukan ladung itu adalah dB. Bila kita gerakkan, kita naikkan ke kedudukan A, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti yang tinggi. Di mana sebelum ni awak dah belajar, tenaga keupayaan graviti itu menunjukkan kepada satu kedudukan objek pada ketinggian, pada sesuatu ketinggian. Jadi bila kedudukan A itu dia mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum. Kemudian apabila dilepaskan, poin nombor 2, apabila dilepaskan, bandul akan mula bergerak menuju ke B. Di B, tenaga keupayaan graviti akan berubah menjadi kinetik. Kenapa dia berubah jadi kinetik? Sebabnya dia bergerak. Dia bergerak daripada A bergerak kepada B. Jadi tenaga kinetik. Setibanya di kedudukan B, bandul bergerak dengan kelajuan maksimum, iaitu bandul mempunyai tenaga kinetik yang maksimum. Di kedudukan B, dia bergerak dengan kelajuan maksimum. Bila bergerak dengan kelajuan yang maksimum, bermaksud dia mempunyai tenaga kinetik yang maksimum. Kenapa maksimum? Fikir logik lah, dia nak naik ke atas ni. Macam awak menaiki bukit, awak kayuh basikal naik bukit, mestilah memerlukan kekuatan yang maksimum. Kayuh dengan laju supaya dapat naik ke atas bukit itu. Daripada A ke B, tak perlu kita nak kayuh laju-laju sebab kita turun bukit. Memang dia akan bergerak. Betul, maksudnya bila daripada B nak ke C, dia nak menaik ke atas, perlukan tenaga kinetik yang maksimum. Poin nombor 4. Selepas melepasi B, bandul akan naik ke kedudukan C. Di C, kelajuan mula berkurang kerana tenaga kinetiknya sedang berubah kepada tenaga keupayaan graviti. Sebab di C ada ketinggian, bermaksud ada tenaga keupayaan graviti. Dan poin yang terakhir sekali, pada kedudukan C, bandul berhenti bergerak kerana bandul kehabisan tenaga kinetik. Namun, tenaga keupayaan graviti di C adalah maksimum. Jadi awak kena ingat, bermula daripada B, dia di tengah. Di tengah tu B tak ada ketinggian. Jadi tiada graviti, yang ada hanyalah tenaga kinetik.
bergerak naik di A, kinetik itu di A ada tenaga keupayaan graviti yang maksimum sebab dia tinggi. A nak pergi ke B mempunyai tenaga kinetik sebab dia bergerak. Okey. B nak ke C mempunyai tenaga kinetik juga sebab bergerak tapi maksimum. Tenaga kinetik yang maksimum sebab dia nak naik. Dah sampai di C, tenaga kinetik itu berubah menjadi tenaga keupayaan graviti sebabnya dia dah ada ketinggian. Okey, ini penjelasan untuk prinsip keabadian tenaga merujuk kepada ayunan bandul ringkas. Okey, kita tengok pula pada renggangan spring berbeban. Penjelasan yang kedua berkaitan dengan prinsip keabadian tenaga. Contoh untuk renggangan spring berbeban serupa sahaja seperti ayunan bandul. Okey. B ni kedudukan asal. Bila di kedudukan asal, spring diregangkan, dia hanya mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okay, tenaga keupayaan kenyal. Bila dia bergerak ke bawah, kita tarik dia sampai ke A. Apabila beban ditarik ke kedudukan A. Okey, dia tarik ke kedudukan A, dia diregangkan. Bermaksud dia punya tenaga keupayaan kenyal. Apabila beban dilepaskan, spring tu akan kembali naik ke atas. Okey, kembali naik ke atas. Bila kembali naik ke atas, dia mempunyai tenaga kinetik. Dah dia naik ke atas, dia bergerak. Okey, dia bergerak, dia ada tenaga tenaga kinetik. Okey, di B, beban adalah maksimum kerana semua keupayaan kenyal telah berubah kepada tenaga kinetik. Kelajuan beban adalah maksimum kerana semua tenaga keupayaan kenyal telah berubah menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetiknya menjadi maksimum dB. Okey, menjadi maksimum dB. Kenapa? Reason yang sama sahaja macam bandul. Sebab dia nak naik ke atas pula. Atas dia, B tu dia naik ke C. Lebih tinggi. Dia macam mendaki bukit. Bila nak mendaki bukit, dia lebih tinggi, perlukan tenaga kinetik yang lebih. So, istilahnya tenaga kinetik menjadi maksimum. dB tu maksimum. Sebab dia nak naik ke C. Jadi, poin yang keempat, beban akan terus bergerak naik ke kedudukan C di mana tenaga kinetiknya berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti. Kenapa di C ada tenaga keupayaan graviti? Sebab dia ada ketinggian. Okey, ketinggian. Apabila di C, beban berhenti naik kerana semua tenaga kinetiknya telah berubah kepada tenaga keupayaan graviti. Dan tenaga keupayaan graviti di C adalah maksimum. Okey, tenaga keupayaan di C adalah maksimum. Bezanya di sini, untuk bandul tadi dia hanya ada tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Untuk spring ada 3. Tambahan lagi satu tenaga iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal. dB, okey, dB tenaga dia hanya mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Bila tarik ke A, dia ada tenaga keupayaan kenyal itu berubah kepada tenaga kinetik. Bila dilepaskan A ke B, masih lagi kinetik. Kemudian dB itu mempunyai tenaga kinetik yang maksimum. Kenapa maksimum? Sebab dia nak naik lagi ke kedudukan C. Bila dah sampai ke kedudukan C, tenaga kinetik tadi berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. Kenapa tenaga graviti? Sebabnya mempunyai ketinggian. Okay, itu dia punya penerangan untuk regangan spring berbeban. Kalau tak faham ataupun kurang jelas, boleh baca ya, baca dan fahamkan.
Okey, seterusnya situasi yang melibatkan perubahan tenaga. Contoh yang pertama, seorang kanak-kanak sedang bermain buaian. Kita nampak ada 3 label di situ, A, B dan C. Pada kedudukan A, dia dah berada di atas tu, bermaksud bila ada di atas, dia ada tenaga keupayaan graviti. Ni A. Dia mempunyai tenaga keupayaan graviti, tetapi tiada tenaga kinetik. Macam mana dia nak ada tenaga kinetik? Apabila dia akan bergerak kembali ke B. Okey, di kedudukan B, kanak-kanak itu mempunyai tenaga kinetik kerana tenaga keupayaan graviti tadi telah berubah menjadi kinetik A ke B. Ingat ya, kinetik mesti benda yang bergerak. Di kedudukan C ini pula, maksudnya daripada B pergi ke C, kanak-kanak itu mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, graviti, tetapi tidak mempunyai tenaga kinetik kerana tenaga kinetiknya telah berubah menjadi tenaga graviti. Okey. Andai kata C dia kembali ke B, ada tenaga apa? Di sini baru ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik sebab dia bergerak turun ke bawah. Okey, contoh dalam keseharian, contoh yang kedua, permainan roller coaster di taman tema. Pada kedudukan yang tinggi, dia akan bergerak perlahan kerana tenaga kinetiknya sedikit tetapi tenaga gravitinya banyak. Apabila roller coaster menggelongsor menuruni landasan, maksudnya dia bergerak, bermaksud tenaga graviti itu bertukar kepada tenaga kinetik. Okey, contoh yang ketiga, objek jatuh dari satu ketinggian. Okey, buah apple jatuh daripada pokok, jatuh. Okey, ketinggian bermaksud keupayaan graviti bertukar kepada kinetik. Tinggi, dia duduk atas pokok, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Tapi apabila dia jatuh, maksudnya dia bergerak ke bawah, dia bertukar menjadi tenaga kinetik. Tu huraiannya yang nombor 2 tu. Apple apabila berada di atas pokok ada tenaga keupayaan graviti. Apabila dia jatuh, tenaga graviti itu bertukar menjadi kinetik. Contoh yang keempat, pistol mainan yang ditembak. Apabila peluru pistol mainan dimasukkan, spring di dalam pistol dimampatkan. Dimampatkan ataupun diregangkan, itu bermaksud dia ada tenaga keupayaan kenyal. Jadi bila kita masukkan peluru dalam pistol itu, spring dimampatkan, jadi spring mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Apabila pistol ditembak, peluru keluar, spring dilepaskan. Pada masa ini, tenaga keupayaan kenyal ditukarkan kepada tenaga kinetik sebab dia telah bergerak ke hadapan untuk mengeluarkan peluru. Okey, so tenaga keupayaan kinetik bertukar menjadi, tenaga keupayaan kenyal bertukar menjadi tenaga keupayaan kinetik. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Sebiji batu dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Hitung kelajuan batu sejurus sebelum batu itu sampai ke lantai. Diberi pecutan graviti 10 ms2. Okey, soalan ni berkaitan dengan prinsip keabadian tenaga. Jadi, sebiji batu, okey, dia daripada ketinggian, bermaksud dia berada pada tempat yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Bila kita lepaskan, barulah dia berubah menjadi tenaga
kinetik. Sebab itulah dia pakaikan rumus ini. Tenaga keupayaan graviti sama dengan tenaga kinetik. Untuk formula, ini awak dah belajar dalam subtopik 7.2 di mana keupayaan graviti mgh, tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Soalan minta kita cari hal laju. Hal laju itu adalah simbol V. Okey, selepas diganti-gantikan nilai untuk M, untuk jisim tak ada. Okey, tak ada. Tapi apabila kita ubah rumus, okey. Ini 10 darab 5 dapat 50. 2 naik ke atas, berubah rumah jadi darab, so akan dapat 100. M pun bawa datang sebelah. Okey. Kita bawa sebelah jadi macam tu, M per M. M per M boleh potong, hapus, habis, hilanglah M. Sebab itulah tinggal V kuasa 2 sama dengan 100. Bila V kuasa 2 sama dengan 100, nak cari V sama dengan 100 punca kuasa. Kalau dalam kalkulator awak kena tekan macam tu, punca kuasa. Awak akan dapat V sama dengan 10. Ni sama dengan 10. Okey, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebiji bola berjisim. Berjisim maksudnya diberikan M, diletakkan di atas satu spring termampat. Ni dah ada tenaga keupayaan kenyal. Kemudian spring dilepaskan, bola melantun. Spring yang termampat mempunyai 10 Joule. Jadi ini adalah nilai tenaga keupayaan kenyal. Soalan suruh hitungkan kelajuan bola sebaik saja melantun ke atas, kemudian hitungkan ketinggian. Diberi pecutan graviti. Okay, kita tengok dulu soalan A. Tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga kinetik. Okey, kenyal bertukar kepada kinetik. Spring yang dimampatkan. Okey. Demi Allah. Di sini ada cikgu keluarkan maklumat. Jisim 200 gram, tukarkan dulu dalam kg, 0.2 gram. Tenaga keupayaan graviti 10 Joule telah diberikan. Hitung kelajuan. So, pakai rumus tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga keupayaan graviti. 10 dah diberikan, gravitinya 10. Rumus untuk tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Gantikan dalam formula, awak akan dapat V sama dengan 10 ms. Soalan B, dia minta kita hitungkan ketinggian. Jadi tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga keupayaan graviti. Untuk B, tenaga keupayaan kenyal bertukar menjadi tenaga graviti. Sebabnya bola yang ada atas spring tadi melantun naik ke atas. Okey, jadi kita nak cari berapa ketinggian bola itu melantun tu. Graviti, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga keupayaan graviti. Kenyal telah diberikan iaitu 10 Joule sama dengan mgh. Rumus untuk graviti mgh. M 0.2 dalam soalan dah diberikan. G, nilai graviti ada 10 darab dengan H. Jadi awak akan dapat nilai ketinggiannya adalah 5 meter. Okey, ini untuk contoh soalan kebat. Ada 2 kereta sorong. Untuk gambar rajah kereta sorong P, bahagian yang berkarat. Untuk Q, bahagian yang baru. Seorang pekerja pembinaan menggunakan kedua-dua kereta sorong iaitu P dan Q untuk memindahkan 20 kg pasir. Soalan yang pertama,
Kereta sorong manakah memerlukan kuasa yang lebih untuk memindahkan pasir? Yang baru ataupun yang lama? Yang karat ke yang tak karat? Memerlukan kuasa yang lebih tinggi, mestilah yang karat. Yang karat tadi, yang lama itulah yang P. Jelaskan jawapan anda. Kenapa awak cakap P itu memerlukan kuasa yang lebih? Kerana bahagian kereta sorong P yang karat memberikan geseran yang lebih besar. Bila banyak geseran, nilai kerja yang perlu dilakukan pun lebih besar. Nombor 3. Berikan satu cara untuk mengurangkan kuasa untuk memindahkan pasir yang serupa menggunakan kereta sorong di A1. Awak nak guna juga kereta sorong yang lama tu, yang berkarat. Tapi macam mana nak kurangkan kuasa yang diguna pakai? Jadi nak kurangkan geseran, kita boleh meletakkan minyak pada bahagian yang berkarat untuk mengurangkan geseran. Okey, tu sudah ada soalan siap dengan sampel jawapan. Okey, yang B pula, pekerja tersebut menggunakan 150 Newton daya untuk memindahkan pasir tersebut sejauh 20 meter dalam masa 50 saat. Hitung kuasa. Ni pun dah belajar semuanya. Rumus kuasa sama dengan daya darab dengan jarak bahagi masa. Okey, ataupun kerja bahagi masa. Itu rumus kuasa. Tapi di sini kerja tak diberikan, so kena cari dulu kerja, daya, darab, jarak. Awak akan dapat 3000 Joule. Jadi untuk cari kuasa, kerja bahagi masa 3000 bahagi 50 saat akan dapat 60 watt. Inilah nilai untuk kuasa pekerja itu. Okey. Ini point yang cikgu keluarkan. Okey, telah selesai subtopik 7.3. Fahamkan dan cuba jawab soalan latihan yang akan cikgu berikan. Terima kasih.